Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan membincangkan bab 5 gelombang tingkatan 4 di bawah subtajuk 56 interferon gelombang. Untuk standard pembelajaran, selepas selesai saja kamu menonton video ini, diharapkan kamu dapat menguraikan prinsip superposisi gelombang. Dan yang kedua, menguraikan corak gelombang interferon bagi interferon air, bunyi dan cahaya. Cuba perhatikan rajah yang dipaparkan. Simulasi ini menunjukkan dua biji bola kecil diketarkan di atas permukaan air. Perhatikan corak yang terhasil apabila dua gelombang itu bertindih atau bersuperposisi. Apakah yang berlaku apabila dua gelombang bersuperposisi? Jadi untuk memahami lebih lanjut, kita lihat aktiviti 5.18. Tujuan mengkaji superposisi gelombang menggunakan simulasi komputer. Melalui simulasi ini, kita dapat melihat superposisi yang berlaku. A. Puncak dan puncak dengan sesaran yang sama. B. Lembangan dan lembangan dengan sesaran yang sama. C. Puncak dan lembangan dengan sesaran yang sama. Lukiskan bentuk gelombang sebelum, semasa dan selepas superposisi bagi setiap simulasi di langkah 3. Dalam perbincangan, superposisi yang manakah menghasilkan sesaran yang lebih besar dan superposisi yang manakah menghasilkan sesaran sifar. Jadi teruskan menonton dalam video ini. Kamu akan dapat lihat apakah yang berlaku kepada puncak bertemu dengan puncak, lembangan bertemu dengan lembangan, apabila puncak dan lembangan bertemu. Itu juga kamu akan dapat melihat apakah yang akan berlaku kepada gelombang apabila puncak bertemu dengan puncak, lembangan bertemu dengan lembangan dan puncak bertemu dengan lembangan, dengan melihat sesarannya adakah lebih besar ataupun lebih kecil. Kita cuba fahami terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai interferon gelombang. Interferon berlaku apabila dua gelombang dari dua sumber koheren mengalami superposisi. Koheren bermaksud kedua-dua gelombang adalah sama dari segi frekuensi dan beza fasa yang tetap. Apabila berlaku superposisi, akan berlaku dua jenis interferon, iaitu interferon membina dan interferon memusnah. Perhatikan simulasi ini. Superposisi antara dua puncak, iaitu puncak bertemu dengan puncak. Ini adalah keadaan sebelum, di mana kedua-dua gelombang mempunyai sesaran yang sama, iaitu A. Ataupun yang kata lain, mempunyai amplitude yang sama.
Perhatikan keadaan sebelum dan lihat keadaan semasa apabila ia bertemu pada titik P. Dapat dilihat di situ hasil tambah kedua-dua amplitude bagi kedua-dua gelombang adalah bersamaan dengan 2A. Dan kamu dapat juga lihat tadi dalam selepas berlakunya superposisi yang menghasilkan interferon membina, gelombang terus bergerak. Terlihat pula apabila dua lembangan bersuperposisi, lembangan bertemu dengan lembangan. Dan perhatikan keadaan sebelum. Amplitudenya adalah ke bawah. Jadi nilainya adalah negatif. Perhatikan semasa bertemu di titik P. Jadi apa yang kamu dapat lihat di titik P, apabila berlaku superposisi di antara kedua-dua gelombang, maka amplitudenya adalah hasil tambah bagi kedua-dua gelombang tersebut. Jadi superposisi pada titik P menghasilkan interferon membina. Dan selepas berlakunya superposisi tersebut, gelombang tersebut terus bergerak dalam arah yang asal. Terlihat pula apabila berlaku superposisi antara puncak dan lembangan. Ini adalah keadaan sebelum puncak lembangan. Puncaknya adalah ke arah kanan, gelombang puncaknya, dan gelombang lembangannya adalah ke sebelah kiri. Perhatikan apabila kedua-dua gelombang bertemu pada titik P, didapati amplitudenya adalah sifar. Dan lihat selepasnya, gelombang itu terus bergerak pada arah yang asal. Jadi superposisi pada titik P menghasilkan interferon memusnah. Jika berlaku untuk gelombang air, bagi interferon memusnah ini, keadaan airnya adalah tenang, di mana amplitudenya adalah bersamaan dengan sifar. Berikut adalah kesimpulannya. Jika puncak bertemu dengan puncak, amplitudenya hasil tambah bagi kedua-dua gelombang tersebut. Dan didapati bahawa amplitudenya bertambah, berlaku interferon membina. Apabila lembangan bertemu dengan lembangan, amplitudenya juga adalah hasil tambah. Jadi amplitudenya bertambah dan berlaku juga interferon membina. Tetapi sebaliknya berlaku apabila dua gelombang puncak bertemu dengan lembangan, didapati bahawa amplitudenya adalah bersama dengan sifar, iaitu amplitudenya akan berkurang, interferon memusnah berlaku. Jadi prinsip superposisi berlaku apabila dua atau lebih gelombang bertindih pada satu titik pada satu masa yang tertentu
Sesaran paduan gelombang pada titik itu adalah sama dengan hasil tambah sesaran setiap komponen gelombang yang terlibat. Ini menunjukkan simulasi bagaimana puncak bertemu dengan puncak, lembangan bertemu dengan lembangan dan puncak bertemu dengan lembangan. Ada dua gelombang koheren dalam simulasi ini, iaitu gelombang yang berwarna biru dan berwarna hijau. Gelombang yang berwarna merah menunjukkan gelombang yang telah merupakan hasil bagi superposisi bagi gelombang berwarna biru dengan gelombang berwarna hijau. Aktiviti 5.19 menunjukkan interferen dengan dua gelombang yang koheren. Yang pertama, corak interferen gelombang air. Jadi di sekolah berkemungkinan kamu akan ditunjukkan dengan peralatan iaitu tangki riak, alat yang digunakan untuk mengkaji fenomena gelombang air. Dan di dalam paparan ini dapat kamu lihat susunannya, di mana kita akan dapat lihat hasil bagi gelombang yang terhasil di atas skrin putih. Kalau berdasarkan pada gambar rajah ini, kamu perhatikan kita menggunakan dua sfera yang disambung kepada satu penggetar untuk supaya apabila sfera tersebut mencelup permukaan air, maka akan terhasillah gelombang yang koheren. Bentuk gelombangnya adalah gelombang bulat. Stroboskop yang ditunjukkan itu pula adalah digunakan untuk membekukan ataupun memegunkan gelombang yang dilihat di atas skrin putih. Interferen gelombang air. Corak interferen gelombang air berlaku apabila dua gelombang koheren bersuperposisi, seperti yang dapat kamu lihat. Dalam gambar rajah di sebelah kanan tersebut, menunjukkan satu simulasi bagi dua gelombang yang telah pun mengalami interferen ataupun bersuperposisi. Sumber 1 dan sumber 2 merupakan sumber gelombang yang koheren. Corak interferen gelombang air yang ditunjukkan merupakan hasil interferen membina dan interferen memusnah yang berlaku. Untuk memudahkan perbincangan, muka gelombang bagi puncak diwakili oleh garis penuh, iaitu garis yang bukannya garis putus-putus, garis bersambung, manakala muka gelombang bagi lembangan diwakili oleh garis putus-putus. Dan jika kamu perhati dalam simulasi ini, di bahagian yang mana nampak ada jalur yang kurang jelas, itu merupakan garis node, iaitu garis yang menyambung semua node, di mana pada setiap node tadi ini berlaku interferen memusnah. Dan kamu perhatikan di jalur yang nampak yang lebih terang, itu adalah kawasan di mana titik di mana berlakunya interferen membina. Jadi kita bincang dengan lebih lanjut. Kamu lihat dalam rajah 5.6, corak interferen gelombang air. So, dilabelkan di sini, di mana kawasan cerah adalah kawasan di mana berlakunya
berlakunya interferon membina, dan di kawasan yang gelap ini juga berlakunya interferon membina, tetapi di kawasan ini lembangan bertemu dengan lembangan. Bagi kawasan yang nampak kurang jelas ataupun kawasan kelabu, itu adalah kawasan di mana berlakunya interferon memusnah. Yang kamu nampak kawasan yang satu garis yang kelabu ini adalah merupakan garis yang menyambung titik-titik node, iaitu titik di mana berlakunya interferon memusnah. Terlihat pula corak interferon gelombang cahaya. Ini adalah radas yang kita gunakan untuk melihat corak interferon gelombang cahaya. Kita bincang seterusnya. Jadi kamu lihat dalam simulasi ini menggunakan cahaya berwarna merah, iaitu cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik ini bermaksud cahaya yang hanya mempunyai satu sahaja panjang gelombang. Bermaksud kalau kita menggunakan cahaya yang mempunyai cahaya yang selain daripada warna merah seperti warna hijau, maka warna hijau mempunyai panjang gelombangnya yang tersendiri. Jalur-jalur terang, kalau dilihat di atas skrin, itu adalah kawasan di mana berlakunya interferon membina. Untuk jalur-jalur gelap, interferon memusnah. Interferon gelombang cahaya berlaku apabila gelombang cahaya melalui dui celah. Satu corak interferon dihasilkan. Kesan daripada superposisi dua gelombang cahaya muncul dari dui celah. Dalam eksperimen ini kita menggunakan cahaya monokromatik. Dui celah mesti sangat sempit, iaitu kira-kira 0.5 mm untuk kita dapat kesan interferon yang jelas. Kerana panjang gelombang cahaya adalah sangat kecil. Apabila cahaya dari sumber monokromatik melalui dui celah, dua sumber gelombang cahaya yang koheren dihasilkan. Corak interferon terdiri daripada jalur terang dan gelap yang berturutan yang dapat dilihat di atas skrin, seperti yang kamu dapat lihat dalam simulasi di atas. Dalam gambar rajah ini menunjukkan corak jalur terang dan juga cerah. Ada warna merah dan warna hitam di sini, iaitu kawasan yang gelap. Apabila menggunakan saiz celah yang berbeza jaraknya. Kalau jarak pemisah di antara celah tersebut adalah lebih kecil, apa yang dapat kita lihat, jalur berwarna merah ini, sebab menggunakan cahaya merah, ianya adalah lebih besar berbanding dengan jika kita menggunakan jarak pemisah celah yang lebih besar. Bagi interferon gelombang bunyi, dalam eksperimen ini, kita menggunakan penjana untuk menghasilkan gelombang bunyi yang koheren. Di mana penjana ini kita akan janakan bunyi dengan satu frekuensi, yang mana bunyi akan dikeluarkan oleh kedua-dua speaker. So, kedua-dua pembesar suara ini atau speaker tadi ini, ia akan mengeluarkan bunyi yang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasa yang tetap. Dengan kata lain, kedua-dua bunyi ini adalah sumber yang
coherent. Kemudian dalam eksperimen ini, apabila kita menjanakan bunyi tadi ini untuk mengesan apa yang berlaku, iaitu interference, kita menggunakan mikrofon yang disambungkan kepada osiloskop sinar katod seperti yang dapat kamu lihat. So dalam gambar rajah ada ditunjukkan di sini. So mikrofon tadi ini akan digerakkan daripada P ke Q. Apa yang dapat dikesan, kita akan dapat melihat corak gelombang berubah. Iaitu ada ketikanya gelombang tadi ini menunjukkan amplitud yang besar dan ada ketikanya menunjukkan amplitud yang remah. Amplitud yang rendah. Ini bermaksud di kawasan amplitud yang rendah bunyinya adalah perlahan dan bunyinya adalah lemah, dan bagi amplitud yang besar bunyinya pada kedudukan tersebut adalah kuat. Interference gelombang bunyi tidak dapat dilihat, pemerhati hanya dapat mendengar bunyi yang kuat di kawasan interference membina dan bunyi yang perlahan di kawasan interference memusnah. So rajah 5.62 menunjukkan imej yang dipaparkan pada skrin OSK. Ini ada hasilnya. So ini ada bunyi yang kuat. Dia digerakkan sampai satu kawasan, ada bunyi yang lemah, kemudian bunyi yang kuat. So bunyi yang lemah dan kuat ini adalah secara berselang-seli. Jadi kedua-dua pembersuara adalah sumber yang koheren kerana disambungkan kepada penjana isyarat audio yang sama. Murid akan mendengar bunyi yang kuat dan lembut ataupun perlahan secara berselang-seli apabila dia berjalan sepanjang laluan lurus XY yang berada pada jarak D dari pembesar suara. Bunyi kuat dan lemah secara berselang-seli adalah disebabkan oleh interference gelombang bunyi. So kita dapat corak untuk bunyi adalah corak yang kita dapat untuk interference bunyi adalah bunyi kuat dan bunyi lemah yang berselang-seli. Jumpa lagi dalam bahagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.